Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anwarigos. Berita utama, Kerajaan Sarawak bercadang untuk menubuhkan dana amanah pada tahun ini bagi membangunkan rumah mampu milik untuk rakyatnya. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata, pihak kerajaan sekarang sedang giat mempertimbangkan peraturan baharu khas kepada pemaju rumah perumahan untuk membayar payment indue kepada pihak kerajaan. Mereka tidak payah membangunkan 30% di atas tanah mereka dalam projek mereka untuk rumah mampu milik. Tetapi mereka membayar. Instead of low-cost housing, dia akan membayarkan apa disebut kita sebagai payment in lieu. Dan formulanya sedang kita bincang. Dan ini akan masuk kepada dana perumahan dan kita akan membangunkan rumah yang sepatutnya dibangunkan oleh mereka atas formula 30%, tetapi kita menggunakan dana yang kita kutip untuk membangunkan rumah mampu milik. Okey. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke skim perumahan Sungai Berdaun di Santubong pada Sabtu. Menurut Datuk Petinggi Abang Zohari, keputusan ini dibuat ekoran ada sesetengah pemaju perumahan yang tidak jujur dalam memajukan tanah perumahan sehingga mendatangkan masalah seperti kerugian dan projek terbengkalai. Ada pula pemaju perumahan yang tidak boleh diharap. Kena dia locate ke 30%. Apabila buat rumah, apa teman kata orang kampung ke cincai sama aja ada. Jangan tak je, mesti nada. Mengikutkan formula. Sebab kita melihat bahawa banyak pemaju perumahan membuat rumah mampu milik tidak begitu sempurna. Justru katanya dana daripada payment indue ini nanti akan disalur kepada kerajaan untuk diguna bagi membangunkan sendiri rumah mampu milik yang berkualiti sekaligus tidak menjejaskan mana-mana pihak terutamanya pembeli kemudian hari. Terdahulu beliau meninjau skim perumahan Sungai Berdaun bagi melihat sendiri kualiti rumah yang telah disiapkan. Untuk makluman, projek pakej 1 di skim perumahan tersebut melibatkan keluarga tambahan daripada 3 buah kampung iaitu Kampung Panglima Seman Lama, Kampung Semarang dan Kampung Pulau Ulu. Projek tersebut terletak di kawasan berkeluasan 46 ekar yang mana sebanyak 209 unit rumah yang terdiri daripada 4 jenis rumah mengikut kriteria pemilihan yang telah ditetapkan. Hadir sama Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Pengarah Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Mohamed Khaidir Abang, Pengarah Jabatan Tanah dan Survey Sarawak, Datuk Abdullah Julaihi serta Div Kenamaan yang lain. Sementara itu, dalam sidang media sama, Premier Sarawak menyarankan kepada rakyat di negeri ini agar sentiasa merujuk kepada Jabatan Tanah dan Survey JTS berhubung status pemilikan tanah sebelum melakukan pembelian mana-mana tanah. Jelas beliau, kerajaan Sarawak kini berdepan masalah yang mana terdapat segelintir rakyat yang telah ditipu oleh individu tidak bertanggungjawab dengan menjual tanah milik kerajaan. This is the third problem we are facing. Sebab orang tu berhijrah di Kuching yang ni tahu. Jadi ada orang yang menipu bahawa ini tanahnya, jadinya jual lot. Orang beli pun ni tahu latar belakang. Ada yang beli lot 5,000 ke 10,000 ke. Sebenarnya tanah kerajaan bincang. Tambahnya, kerajaan terpaksa menghalau mereka keluar daripada tanah tersebut disebabkan pemilikan tanah yang tidak sah akibat perlakuan individu yang tidak bertanggungjawab. Justru beliau menegaskan kepada rakyat tidak terpedaya dengan tawaran harga tanah yang murah dan sentiasa merujuk kepada JTS. Jadi saya nak highlight tu supaya jangan orang terpedaya dengan orang yang melakukan kerja-kerja itu. Dan kita ingin nak memberitahu ke rakyat berhati-hatilah. Kalau nak beli tanah,
rojok kepada Land and Survey. Kerana banyak tipu tu macam-macam tipu, bukannya scam di social media aja. Tu scam juga tu. Jadi saya minta supaya berhati-hati. Kerana kita kesian dengan orang. Sudah aja maya ya. Kayaknya malah rumah, tapi bila kita minta pindah, kosnya lagi. Selain itu, Datuk Patinggi Abang Zohari juga menyeru agar penghulu dan ketua masyarakat supaya melihat sendiri mengenai tuntutan pemilikan tanah yang berlaku di kawasan mereka dan sentiasa bekerjasama dengan JTS. Ini berikutan terdapat beberapa individu yang akan melakukan tuntutan tanah terutama pada tanah projek jalan baharu yang dijalankan Kerajaan Negeri tambah Datuk Patinggi Abang Zohari. Di Betong, prihatin dengan pendidikan masyarakat setempat, Timbalan Premier Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Embas menyampaikan sumbangan komputer riba kepada pelajar di kawasannya yang melanjutkan pelajaran. Sumbangan yang diserahkan pada Jumaat melalui Pusat Khidmat Adun N37 Bukit Saban telah diwakilkan oleh Renol kepada ibu pelajar iaitu Enfield Ezekiel Sangtawi yang telah melanjutkan pelajaran ke peringkat tingkatan 6 atau Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sepau. Selain itu, Dato' Amar Douglas Ugah turut menyampaikan sumbangan khairat kematian kepada dua keluarga iaitu Wakil Keluarga Allahyarham Zamri Ain melalui Timbalan Ketua Ranting Kampung Hulu Sepau, Manja Mos dan Wakil Keluarga Allahyarham Zulkifli Mat melalui Kaunselor Abang Sur Hardi Abang Zaini di Kampung Hulu Sepau bagi meringankan beban keluarga tersebut. Keperkembangan di Miri. Reka bentuk projek pengawalan hakisan pantai di Kampung Batu 1 perlu ditambah baik untuk mengatasi masalah serpihan kayu yang timbul di permukaan pantai. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, masalah ini menyukarkan bot-bot nelayan untuk keluar masuk turun ke laut mencari rezeki khususnya menjelang musim penangkapan bubuk yang akan datang. Justru beliau telah meminta pihak Jabatan Pengairan dan Saliran DID Sarawak bekerjasama dan menghantar satu kertas kerja untuk kelulusan mengubah suai sedikit reka bentuk projek pengawalan hakisan pantai kepada pihak konsultan yang terlibat. Pengubah suaian ini adalah untuk mengelakkan benteng hakisan atau groin daripada mengumpul serpihan kayu yang dibawa oleh ombak. Beliau menjelas demikian semasa mengadakan tinjauan ke projek pengawalan hakisan pantai di Kampung Batu 1, Kuala Baram pada Jumaat. Adun senadin itu turut mencadangkan agar benteng groin yang dibina sebelah kiri dan kanan benteng pencegahan ombak perlu dialih dari kawasan asal. Ujarnya benteng groin perlu dialih dari kawasan asal dan disambung kepada benteng pencegah ombak utama untuk memperkukuhkan lagi benteng tersebut sekaligus memperkuatkan aliran air laut supaya serpihan kayu tidak akan tertimbun lagi ke bahagian pantai. Dalam lawatan sama, beliau turut mendedahkan projek pengawalan hakisan pantai di Kampung Batu 1 Kuala Baram kini telah siap sebanyak 98%. Fenomena air pasang besar yang melanda kawasan Kampung Batu 1 pada tahun lepas tidak lagi berlaku setakat ini. Selanjutnya pula, isu dibangkitkan oleh syarikat bas berhubung program subsidi tambang bas kadar rata RM1 untuk jarak kurang daripada 40 km berjaya diselesaikan secara baik. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS pada Jumaat, kementerian itu telah menganjurkan sesi dialog untuk menyemak semula program subsidi tambang bas kadar rata RM1 untuk tahun semasa. Sesi dialog yang dipengerusikan oleh Menteri MOTS Datuk Seri Lee Kim Shin itu telah membincangkan semua isu yang dibangkitkan oleh syarikat bas dengan terperinci. Kenyataan sama memberitahu Pengerusi Persatuan Syarikat Pengangkutan Bas Sarawak SBTCA Muhammad Atan Abdullah bersama kesemua wakil daripada 11 syarikat bas yang beroperasi di Kuching, Sibu, Sarike, Miri dan Bintulu telah bersetuju dengan cadangan MOTS. Dalam pada itu, mereka turut merakamkan ucapan terima kasih serta berharap agar kesinambungan program tersebut boleh menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih meluas. Sementara itu, Datuk Seri Lee telah menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sarawak, Cornelia Wong yang dilantik baru-baru ini. Semasa kunjungan hormat tersebut, Adun senadin itu telah memaklumkan beberapa perkara kepada LPKP Sarawak untuk perhatian mereka. Jelasnya, kedua-dua pihak menantikan perbincangan lanjut pada masa hadapan mengenai potensi kerjasama, penambahbaikan dasar serta hal-hal berkaitan perlesenan.
Ke perkembangan berikut, Gabungan Parti Sarawak GPS tidak berminat untuk terlibat dalam sebarang usaha untuk merebut kuasa politik seperti langkah Dubai yang akan menjerumuskan negara ke arah krisis yang lebih mendalam. Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman berkata, Sarawak memerlukan pakatan yang stabil untuk memacu pemulihan ekonomi negara demi kepentingan rakyat. Menurut beliau, Premier Sarawak merangkap pengerusi GPS Datuk Patinggi Abang Zohari menyatakan sebelum ini bahawa GPS akan terus menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga pilihan raya umum akan datang. Selain itu, ujarnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof juga turut menyuarakan pendapat yang sama bahawa kepentingan GPS adalah untuk memastikan pentadbiran yang stabil. Adun Tupong itu menambah, GPS tidak mempunyai masa untuk melayan drama politik yang akan menjejaskan kestabilan pentadbiran dan membatalkan usaha untuk membawa ekonomi kembali ke landasan yang betul. Tegasnya, di bawah Kerajaan Persekutuan, Sarawak telah mencapai banyak kejayaan dalam menuntut hak negeri seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63, Jawatankuasa antara Kerajaan IGC 1962 dan Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian sebagai respons kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Parti Bumi Kenyalang PBK, Boon Lee Shan baru-baru ini yang menyeru GPS untuk mengambil peluang daripada gerakan sulit berkenaan. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar parti tersebut membuka mata dan mengakui kegemilangan serta pencapaian kerajaan GPS pimpinan Datuk Patinggi Abang Zohari. Sekian edisi malam bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sorotan Premier Sarawak melakukan lawatan ke skim perumahan Sungai Berdaun. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.